pintu lain-lain kecuali satu pintu, iaitu pintu hadapan sekolah, iaitu di bawah kemah. Di bawah kemah itu, okay, kemah tu nanti saya akan tunjukkan plan itu akhir sekali. Apa perlu kamu buat? Okay, kamu semua mesti masuk di pintu depan di dewan tu, di kemah tu. Yang pertama, kamu mesti ambil suhu badan, suhu kamu, dan juga sanitize tangan kamu sendiri. Dan di sini juga Cikgu Ain dah bekalkan borang kesihatan, perakuan kesihatan kan. Kalau sekiranya pelajar tak bawa, di sinilah kamu perlu isi borang kesihatan. Borang kesihatan ni adalah setiap kali kamu paper, kamu perlu isi borang ni. Setibanya kamu di bawah dewan tu, kamu perlu isi borang kesihatan, dan juga sekiranya kamu tidak membawa IC ataupun kad pengenalan, kamu dikehendaki juga mengisi borang kebenaran masuk peperiksaan jika tidak membawa kad pengenalan. Okey, boleh faham Dan sekiranya IC tertinggal, kami tak ambil mudah. Seperti biasa, seperti mana tahun lepas, sekiranya calon tidak membawa IC, calon akan didenda sebanyak RM10. Itu dia. Duit ni ke mana? Duit ni bukan cikgu-cikgu nak makan ya. Duit ni kita akan sedekahkan untuk kebajikan sekolah. Okey, jadi IC tu kalau tertinggal kena denda RM10. Sebab itulah setiap kali sebelum nak exam esok, kamu dah prepare bahan tu, apa keperluan kamu perlu bawa malam tu. Jangan nak pagi tu, nak pergi sekolah pagi tu baru kalut. Okey, kemudian laluan masuk pada waktu pagi. Macam inilah saya bagi tahu tadi, semua calon perlu masuk ke bilik exam terus. Setibanya kamu kat dewan kemah tu, kamu dah ambil suhu, kamu dah sanitize tangan, kamu dah serahkan borang kesihatan, kamu dah serahkan, ada tunjuk IC kamu bawa, kamu terus pergi ke bilik exam kamu terus. Tak ada dah sesi-sesi perbincangan ataupun berkumpul, tiada Semua calon kamu terus masuk ke bilik exam kamu sendiri melalui depan pejabat SMIC. Saya akan tunjuk laluan nanti. Okey, saya harap kamu faham Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua, ketika mana semasa senggang exam. Ini bermakna apa? Sekiranya ada paper tu ada hari tersebut, pagi contohnya subjek pertama kita paper bahasa Melayu pada hari Isnin ni. Paper pertama pada pukul 8 sampai 10 suku pagi, betul tak? 10 suku. Kemudian kamu akan rehat 10 suku sehinggalah sampai 1.50. 1.50 tu dah ready untuk kertas 2. Jadi 10 suku sampai 1.50 ni kamu buat apa? Dah tak ada sesi balik-balik Kamu tiba ke sekolah, kamu letak motor, kamu turun daripada kereta, kamu perlu berada di sekolah sampailah habis exam hari tersebut. Tiada sesi balik pulang ke rumah, tiada. Jadi semasa senggang exam itu, kamu dibenarkan untuk mengulang kaji di meja masing-masing sahaja. Tiada sesi perbincangan berkumpul-kumpul, tiada. Kamu hanya dibenarkan mengulang kaji mengikut individu. Maksudnya individu masing-masing duduk di mana? Di meja kamu sahaja. Dan waktu itu jugalah kamu diberikan masalah untuk mengulang kaji. Cikgu-cikgu guru bertugas ni akan menjaga kamu sepanjang kamu berada di sekolah. Kita tak akan tinggalkan kamu sendiri-sendiri dalam dewan tu, dalam bilik exam tu. Kamu akan dipantau sentiasa oleh guru bertugas dan juga guru pengawas luar. Jangan main-main. Benda-benda ni sangat kena jaga SOP-nya. Dah tak ada dah kamu nak sembang-sembang dekat-dekat. Semuanya akan dipantau oleh guru luar. Kalau kamu membuat kesalahan, jadi Saza tak takutlah kalau kamu diambil penalty terus out daripada exam waktu tu. Jangan main-main sebab ini adalah SPM sebenar. Okey. Jadi sekejap. Okey, dan semasa exam tu dah hampir bermula, contohnya tadi saya kata apa, 1.50 kan, dan exam kelas 2 BM kan. Jadi guru bertugas ini akan kutip buku ataupun nota kamu sebelum exam bermula. Dan jangan ada cubaan untuk meniru. Sama ada kamu nak simpan nota ke, kamu nak selit nota ke, kamu nak tulis nota ke, ini jangan ada sekali-kali percubaan Kamu cuba buat, benda tu berlaku dan memang berlaku, ini amaran keras. Kamu jangan, saya tak takutlah kalau kamu terus dihalau daripada exam sebenar. Jadi masa kamu ulang kaji tu, pastikan sebelum kamu serahkan buku dan nota kamu kepada guru bertugas untuk dikutip,
Semasa tu make sure apa yang ada pada tangan kamu clear. Tak ada sebarang nota, bawah meja clear. Jangan ada cubaan. Ini amaran keras. Kalau kamu ambil buat tindakan ni, tak salah lah kalau pengawal exam tu nak halau kamu daripada exam. Kamu akan cancel. Okay? Boleh faham Okay. Yang kedua berkaitan dengan waktu makan pagi dan tengah hari. Okay. Di mana kamu nak makan? Dah tak ada sesi-sesi kantin beli-belian, tak ada. Semua calon perlu makan di meja masing-masing. Itulah meja kamu duduk exam, itulah meja kamu untuk makan, itulah meja kamu untuk ulang kaji. Kamu dah tak perlu bergerak nak lepak ke mana, tak ada dah unsur-unsur lepak-lepak ni. Okay, semua pergi toilet je dibenarkan, tapi itu pun akan bergilir, bukannya berjemaah dalam toilet tu. Nampak berjemaah syaitan dalam tu, tak ada dah. Okay, semua calon perlu makan di meja masing-masing. Dan siapa yang akan mengedarkan makanan? Guru bertugas. Nampak tak komitmen guru-guru kamu ni nak memastikan kamu sedia, nak memastikan kamu elok. Guru bertugas akan pantau kamu, akan bantu kamu ketika itu. Memang kamu dia dah macam raja, tapi kalau kamu tak hormat pada guru-guru, itulah akibatnya, nantilah keluar exam kamu keputusan. Okey. Dan semua calon akan mendapat makan pagi dan tengah hari mengikut tarikh peperiksaan masing-masing. Semua calon alhamdulillah pada tahun ini dah tak ada istilah dah siapa yang makan pagi dapat makan tengah hari bayar yuran, tak ada. Semua calon akan dibekalkan dengan makan pagi dan makan tengah hari mengikut tarikh peperiksaan. Sekolah akan sediakan 2 kali saja makan, ya, bukannya ada apa tu makan 3 kali, tak ada, 2 kali je. Makan pagi pada pukul 9 suku dan makan tengah hari pada pukul 12.30. Okey. Perlu makan dengan tertib dan jangan membuang masa. Ini perlu penting. Makannya dengan lenggok-lenggoknya satu-satu. Makan tu dengan kadar yang segera dan tertib. Jangan tumpah-tumpah dan tidak membuang masa. Dan kalau boleh calon tidak dibenarkan membawa bekalan makanan yang berkuah. Sekiranya kalau kamu nak bawa makanan mak kamu kan, yelah mana tahu kan kamu rindu air tangan ibu kamu masak, bekalkan kamu pada waktu pagi kan. Sayang ni Ustazah, mak saya dah masak sedap. Ya boleh bawa, tak ada masalah. Tapi make sure makanan berkuah tu kamu elakkan ataupun kamu kurangkan kuah. Supaya sebab apa? Itulah tempat meja kamu untuk exam. Jadi kalau kotor, siapa yang susah? Kamu sendiri yang susah nak mengelak-ngelak, nak sure bersih, betul tak? Okey, jelas Okey, kemudian semasa solat. Ini paper yang ada waktu solat. Kamu solat di mana? Okey, calon di Dewan 1. Putera akan solat di Dewan 1. Putera yang berada di Dewan 1 akan solat di Dewan 1 di tempat masing-masing seperti sebelum ni. Okey, ambil wuduk sama ada di paip Dewan 1 tu belakang tu ataupun di paip surau. Ini akan mengikut giliran juga. Kamu dah tak ada cikgu-cikgu bagi bawa keluar. Tak ada. Waktu tu cikgu-cikgu guru bertugas ni dia akan pantau mengikut giliran. Dan puteri pula solat di mana? Puteri solat di surau puteri sahaja. Ambil uduk juga di surau puteri. Bagi puteri semasa solat semuanya kena turun, semuanya kena duduk di surau walaupun kamu uzur. Kamu perlu berada di surau, kamu tak ada duduk dalam kelas. Sebab ada pelajar putera yang okey, contoh sekejap, saya tak sampai lagi untuk. Okey, puteri solat di Dewan Surau Puteri clear dan ambil uduk di surau puteri. Kamu jangan risaulah kebersihan surau puteri dah kemas. Okey, kemudian calon di Dewan 1 okey, clear. Okey, calon di blok C pula. Calon di blok C. Okey, puteri yang mana duduk di blok C. Okey, kita akan ikut giliran. Bilik 4 dahulu, bilik 4. Kemudian bilik 1, bilik 2 akan turun dahulu. Kenapa saya tak highlightkan bilik 3? Sebab bilik 3 ni semuanya calon putera. Okey, jadi bilik 4, bilik 1, bilik 2 akan turun dahulu ke surau. Putera di bilik 4, bilik 3, bilik 2, bilik 1 tolong bersabar. Kita akan mengikut giliran untuk turun. Okey, puteri akan ambil uduk di mana? Di surau puteri. Dan insya-Allah lah kalau boleh, kamu boleh je ambil kat tandas tu tapi tak boleh ramai. Itu pun cikgu-cikgu akan selia kamu kat situ, akan pantau kamu. Okey, putera ambil uduk di paip tepi tandas puteri tu di sebelah tangga
tinggal tangga 5 amanah tu, kamu akan ambil duduk di situ. Dan kalau boleh, Ustazah galakkan sangat-sangat putera ni, kalau boleh kamu bawa spray untuk uduk supaya dia boleh mengurangkan masa kamu keluar dan masuk. Sebab sekarang ni ada paper kamu pukul 12.30 habis, lepas tu kamu mula paper pukul 2, waktu tu lah kamu nak makan, waktu tu lah kamu nak solat. Jadi kita kena pandai susun masa. Kalau kamu ambil spray, kalau kamu bawa spray ni, kamu dah tak perlu susah payah untuk ke tempat wuduk. Hanya spray tu di tempat wuduk sahaja dan kamu boleh terus solat. Okey? Macam mana nak solat dalam keadaan guna spray ni? Guna spray ni tak susah pun. Kamu bawa spray, okey, dan spray tu pada tempat 4 anggota wajib sahaja sah solat. Maksudnya spray muka dah tak adalah spray kumu dalam mulut kamu bong-bong, tak ada. Kalau spray tu ambil tempat anggota badan yang sah solat. Maksudnya muka, spray, kemudian kamu ratakan. Kemudian kamu spray kat mana lagi? Kat tangan. Dua-dua tangan kamu bagi air tu rata. Kamu ambillah tangan kamu satu lagi kan. Spray satu lagi rata kan. Kemudian ni sebahagian kepala kamu, rambut dan sebahagian kepala spray. Dan juga anggota 4 yang terakhir adalah kaki. Kaki tu spray sampailah ke mana? Ke buku lali. Bagi rata semua celah-celah jari kamu tu. Itu sahaja kalau gunakan spray. So diberi galakan untuk kamu gunakan spray. Supaya apa? Supaya dia memudahkan dan dia akan mengurangkan pergerakan kamu dan masa kamu. So kamu boleh susun masa dengan elok sebenarnya. Dah tak perlu nak ramai-ramai dah berduyun-duyun pergi ke bawah tu. Okey? Boleh Okey, dan yang ketiga adalah waktu balik. Waktu balik ni bagaimana? Kita akan ikut giliran juga. Dah tak ada serbu-serbu ramai-ramai terus turun balik. Tak boleh. Balik pun ada giliran. Yang pertamanya calon Dewan 1 dulu akan keluar. Habis Dewan 1, barulah bilik 1 akan keluar, diikuti bilik 2, diikuti bilik 3, diikuti bilik 4 dan diikuti oleh bilik khas. Ini giliran So cikgu bertugas akan pantau. Jadi kamu tunggu arahan je. Bila mana guru bertugas kata bangun, bangunlah kamu. Keluar ikut barisan, keluar ikut barisan. Okey. Dan laluan ketika balik adalah sama seperti laluan masuk. Saya akan nyatakan dalam pelan arah sekejap lagi. Okay. Dan semasa balik, kamu tidak dibenarkan berkumpul di astaka. Terus calon perlu terus pulang ke rumah masing-masing. Tiada lagi istilah kelas tambahan semasa ni, tiada. Selepas habis waktu balik, habis dia exam, walaupun exam tersebut habis awal, tapi guru-guru tak akan adakan kelas-kelas tambahan secara bersemuka. Jadi istilah dah bersemuka-bersemuka ni. Jadi sehabis selesai di paper, kamu terus pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini perlukan bantuan daripada ibu bapa kamu. Maklumkan pada ibu bapa awal-awal. Hari ni abang, hari ni kakak exam sampai pukul berapa? Ambil waktu sedemikian. Terus pulang ke rumah. Okey? Boleh Ada yang cek. Okey, ini adalah keperluan. Keperluan calon yang perlu dibawa setiap hari. Tolong catat. Tolong catat sekarang. Okey, yang pertamanya alat tulis. Alat tulis, apa dia kamu sedia maklumlah alat tulis apa yang kamu nak gunakan untuk exam. Betul tak? Dah tak adalah highlighter. Okey, pensel 2B, pen, pembaris, pemadam, liquid paper tak boleh. Kalkulator bagi subjek-subjek yang berkenaan. Ni kalau subjek BI pula bahasa Arab BM ni kamu bawa kalkulator pelik sangatlah tu. Okey, kalkulator tu hanya bawa pada subjek apa? Matematik, math, preset account. Tu je lah saya rasa. Ekonomi. Yang lain-lain tu dah tak berkaitan dengan matematik, pengiraan, tak perlu bawa kalkulator. Dan jangan pula tak bawa kalkulator pada exam yang sepatutnya bawa kalkulator. Dah tak ada siapa kamu nak berharap pinjam kat sini. Tak ada orang dah. Kalau kamu tak bawa kalkulator waktu pre-exam math, nasib kamulah.
cikgu tak boleh nak bantu sebab adik-adik kamu pun tak ada ya. Jadi tak ada siapa yang nak bekalkan kamu lebih-lebih kalkulator ni. So setiap kali nak exam esoknya pastikan keperluan untuk exam tu dah ready malam sebelum kamu tidur. Kalau boleh, kalau Ustazah galakkan, kamu tak perlulah bawa bekal pensel yang berat-berat seberat bamban tu. Memang bekal pensel tak dibenarkan bawa masuk ke bilik exam. Kamu ambil pensel sebatang, pen 2 batang, pembaris, pemadam tu ikat dengan getah ataupun masuk pensel 2B tu lebihkan 2 batang. Pen 2 batang ataupun 3 batang. Lebihkanlah, takut tiba-tiba tak ada dakwah pula nanti kan. Pembaris. Pen mata bola sahaja. Cair tak boleh. Ni daripada Cikgu Ain ni. Okay, take note. Pen mata bola sahaja. Dan dia tak dibenarkan pen cecair. Hitam biru sahaja yang boleh. Tak ada dah pen warna-warni hijau, kelabu. Tak ada dah ya. Hitam atau biru sahaja. Jangan guna warna merah. Okey. Macam mana caranya? Ambil pen, ambil pensel, ambil pembaris, ambil pemadam, ikat. Dan bawalah dia setiap hari ke sekolah. Boleh faham? Okey. Yang kedua, borang akuan kesihatan. Sebab ini yang sangat penting. Kamu perlu diperakukan kesihatan kamu ni perlu disahkan setiap hari sebelum kamu masuk ke bilik exam bahawa tandanya kamu sihat. Jadi borang ni mesti kamu isi dan serahkan kepada cikgu bertugas di hadapan. Yang paling depan sekali kat kemah tu nanti. Barulah borangnya akan dikumpulkan di situ. Yang ketiga, kad pengenalan iaitu IC kamu perlu bawa setiap hari. Kalau sekarang dah rasa IC kamu hilang ke apa ke, kamu buatlah macam mana pun. Pastikan hari Isnin ni ada kad pengenalan. Kalau lah IC kamu hilang tiba-tiba, Ustazah hari ni IC saya hilang, Ustazah tak cicit mana? Kamu pergi buat report polis segera dan laporan daripada polis tu kamu bawa sertakan pada hari Isnin ni sekiranya hilang. Tapi bukan doa lah ya. Okey, spray untuk uduk. Untuk siapa spray tadi? Untuk pelajar lelaki sahaja. Okey, sejadah untuk pelajar lelaki juga. Bawa sejadah. Spray ni mestilah ada airnya, janganlah spray kosong. Kamu ni lawak sangat lah. Spray berisi air. Spray berisi air untuk uduk pastikan spray tu ada air. Okey, sejadah lelaki sahaja. Ustazah galakkan yang mana calon yang duduk di blok C, bilik peperiksaan di blok C, pastikan kamu bawa sejadah besar. Okey? Kamu jangan risau, bilik tu semuanya dah bersih, dah disental oleh guru-guru. Jadi nanti memang kamu akan solat dalam tu. Okey? Sejadah pun kena bawa. Sejadah besar Ustazah galakkan lah untuk calon yang duduk di blok C. Kalau yang blok Dewan 1 ni kamu nak bawa sejadah kecil pun boleh, nak bawa sejadah besar pun boleh. Jangan bawa selimut sudahlah. Okey? Telekung, pilihannya pada puteri. Kalau puteri nak solat guna telekung ataupun pakaian kamu dah bersih boleh. Okey, payung. Payung jika hujan. Ini perlulah kalau hujan, waktu hujan pagi-pagi kita punya sekolah tak ada bumbung sampai ke belakang kan. Jadi kami tak dapat bekalkan payung. Kamu bawa lah payung ketika mana waktu hujan. Jangan sampai basah kuyup masuk ke dewan. Kesian kamu sejuk. Payung yang memadai lah, yang kecil-kecil. Janganlah yang boleh lipat tu. Janganlah bawa gedabak yang besar-besar tu. Susah pula nak nyimpan nanti. Okey. Dan yang terakhir adalah plastik. Kenapa plastik? Sebabkan plastik ini sangat penting untuk kamu masukkan ataupun kamu simpan kasut kamu dan letak di bawah meja. Calon di blok C, calon di bilik exam blok C sahaja perlu masukkan kasut kamu di dalam plastik dan ikat comel-comel, elok-elok letak bawah meja. Sebab kelas tu dah bersih. Dan pengawas luar pun, guru bertugas pun jangan buka kasut dalam kelas tu. Sebab kelas tu memang kita dah basuh, dah sental cikgu-cikgu ni untuk kamu solat. Jadi kamu ni duduk masuk nanti buka kasut.
kasut tu tak perlu susun beratur di luar jadi semak. So kamu masukkan dalam plastik, make sure ikat elok-elok dan letak di bawah meja. Ini untuk siapa? Untuk calon di bilik exam blok C sahaja. Dan calon di Dewan 1, kasut kamu pun perlu disusun rapi di atas rak yang akan disediakan. Sebabkan Dewan 1 tu pun dah bersih, tak boleh bawa kasut. Okey? Boleh faham Jadi plastik ni bila nak kena bawa Ustazah, setiap hari jika kamu ada exam, perlulah bawa masuk plastik. Nak senang cerita, plastik tu biar je dalam kamu punya beg. Jangan keluar-keluar dah. Plastik yang sama je lah. Kamu dah guna, balik tu masukkan balik plastik tu dalam beg kamu. Bawa beg yang sama je ke sekolah. Dah tak payah dah fikir-fikir setiap hari tertinggal ke apa kan. Jangan tukar-tukar beg lah. Okey, peringatan penting. Okey, peringatan, kami tidak galakkan kamu tak perlu bawa dompet atau duit yang berisi duit yang banyak ya. Sebabkan tak ada keperluan kamu nak bawa duit ke sekolah. Sebab makanan kita sediakan. Dompet tu pun kalau boleh tak perlulah bawa. Kalau nak bawa pun boleh, tapi hanya berisi kad pengenalan ataupun lesen memandu. Bagi siapa? Bagi pelajar yang membawa kenderaan. Okey? Jadi dompet tu tak perlu bawa duit. Cikgu tak nak jagalah duit kamu yang banyak tu. Kalau hilang nanti bukan salah cikgu lah. Okey, cikgu dah pesan. Jadi perlu bawa apa? IC dan juga lesen memandu bagi yang bawa kenderaan. Dan dilarang membawa handphone. Handphone dilarang sama sekali. Sebabkan kalau boleh nota-nota kamu tu kamu dah print out semuanya. Sebabkan bila kamu bawa handphone dia akan menyukarkan guru bertugas. Kamu jangan bagi alasan pada ustazah ataupun cikgu kamu punya nota dalam handphone Nota kamu, kalau kamu banyak tengok handphone tu sebenarnya bukan kamu tengok nota, kamu tengok benda di sebalik nota tu. Nanti masa kamu habis masa banyak dekat handphone je, bukan kamu tengok nota. Kamu tengok benda lain, masa kamu banyak terbuang kat situ. Jadi kalau boleh dilarang membawa handphone. Sebab itulah ibu bapa dan kamu ni sebagai calon periksa perlu cakna bila waktu balik. Dah tahu balik hari tu pukul 12.30, maklumkan kepada ibu bapa ataupun kalau naik van bagi tahu pada pembawa van untuk ambil kamu pada waktu tersebut. 12.30 maka 12.30 lah ibu bapa kena ambil. Okey? Kecuali pelajar yang memang rumah dia jauh kat Banting ke, dekat Pelabuhan Kelang ke, itu kalau terpaksa bawa handphone, maklumkan pada guru bertugas dengan segera. Yang lain tak ada istilah bawa handphone Dan pesanan. Okey, pesanan bawa nota yang perlu sahaja ataupun beg yang kecil. Ni cikgu dapat dah. Kamu ni dah nak exam, waktu senggang-senggang tu dalam masa 2 jam 3 jam kamu nak bawa lah buku teks bertebal-tebalnya, buat apa waktu tu? Kamu bawa benda-benda yang penting je, nota-nota penting untuk asah kamu punya akal fikiran je waktu tu. Dah tak perlu nak bawa sebemban satu beg tu penuh dengan buku teks, baru nak baca buku teks. Memang subhanallah, tak tahu apa benda yang masuk dalam fikiran kamu waktu tu. Bawa tu bawa apa? Bawa nota yang perlu sahaja berkaitan dengan exam pada hari itu sahaja. Janganlah pergi bawa nota untuk exam seterusnya. Okey. Jadi beg tu pun bawa yang memadai je. Beg yang kecil sahaja untuk kamu. Tak perlu bawa beg sekolah yang tebal-tebal berat-berat tu. Okey. Mudahkan kamu sendiri nak bawa dan mudahkan kami guru bertugas nak menjaga barang-barang kamu ni. Boleh kita sama-sama bantu membantu. Cikgu bantu kamu, kamu bantu cikgu dan bantu diri kamu sendiri. Okey. Pakaian dan rambut. Ni yang ni. Penting. Pakaian dan rambut. Apa kamu perlu pakai semasa exam? Tak ada pakaian lain. Melainkan uniform sekolah yang lengkap dan kemas. Lengkap dan kemas. Lengkap dan kemas ni bermakna apa? Lengkaplah daripada kopiahnya, baju seluar, baju kain, tudung, semuanya sekolah sahaja dan pastikan kemas. Kemas tu apa? Bergosok. Janganlah selebih-selebih pagi-pagi dengan berkedut-kedut, tak pernah gosok, malulah. Okey, dah dekatan 5. Nak exam pula tu, tak tahu urus diri, malu sangat-sangat.
Okey, stokin pastikan stokin hitam seperti biasa, stokin yang hitam yang panjang, jangan stokin bola warna sebelah warna kelabu, sebelah warna merah, tak nak Stokin warna hitam sahaja dan kopiah kamu adalah kopiah sekolah sahaja. Okey, tak ada dah kopiah ke songkok warna hitam atau sebagainya. Kopiah yang dimainkan kopiah sekolah sahaja. Rambut pastikan pendek dan kemas. Kalau tak nak tengok sepanjang kamu exam ni, waktu senggang-senggang tu kamu buka kopiah kamu dengan berikat-ikat rambut kamu Sekarang ni ada lagi hari, berapa lagi hari? Hari ni boleh petang ni boleh potong. Sabtu ni ada masa lagi untuk kamu potong dan Ahad ada masa untuk kamu potong. Pastikan rambut kamu ni pendek dan kemas. Boleh faham? Tak faham lagi, tak tahu nak cakap apa dah. Okey, dan yang terakhir. Ini adalah pelan laluan terarah sepanjang SPM 2020. Okey, nampak Saya besarkan sikit. Okey, kamu berada di sini, kemah. Okey, di atas ni adalah lorong kamu masuk. Kiri kanan semua ni dah ditutup. Laluan ni dah sekolah kamu dah terkepung. Kita akan kepung semua ni. Kamu tak boleh lalu lain. Yang duduk di blok lot 4012 pun kena pusing untuk masuk di kemah. Okey, kemah ni ada bahagian pendaftaran putera dan puteri Kamu akan ambil suhu kat sini, apa semualah, borang akuan kesihatannya dengan IC, cek IC semua kat sini. Okey, kemudian kamu masuk, tengok laluan yang berwarna hijau. Ke mana kamu perlu pergi? Hijau. Okey, bagi calon yang duduk di Dewan 1, kamu pusing ke makmal sains dan kamu masuk di pintu belakang. Pintu belakang sekali ni adalah laluan masuk, pintu masuk utama untuk Dewan 1. Hanya masuk di sini sahaja. Laluan sini sepanjang ni kamu katakan antara pejabat SMIT dengan Batu ke manakah ada laluan hitam laluan gelap. Yang ini laluan ni semuanya akan ditutup, tak boleh masuk. Okey, so kamu pusing belakang makmal, masuk di pintu utama belakang ni, nombor 1. Duduklah di tempat masing-masing. Okey, dan pintu luar di sebelah sini. Kamu keluar, balik. Kalau kamu balik, pusing balik dekat sini. Pusing dekat depan blok B tu, depan tempat makan tu. Pusing, lalu-laluan merah untuk pulang ke rumah. Tak ada dah tembus-tembus ni, tak ada. Bilik ni, bilik kaunseling, bilik guru street ni semuanya kita akan tutup. Kita akan palang kat sini nanti. Okay, kamu dah tak boleh nak rentas ke mana-mana. Kecuali ini saja laluan kamu yang utama. Boleh faham Okay, kalau calon di blok C, kamu masuk, lalu pintu pejabat SMIT, bilik guru semua makmal sains, terus ke bangunan blok C. Okay, kalau kamu di bilik sini yang kelas yang menghadap ke Dewan kepada hijau, 3 Fatana dan 3 Hikmah tu yang atas tu, kamu naik tangga, kamu masuk ke bilik lah. Okay, kalau di kelas sebelah sini yang menghadap ke padang perhimpunan Sri tu, kamu naik tangga seperti biasalah 3 dan 4 ni Okay, kalau turun pun sama. Turun, kalau daripada kelas bilik 3 dengan bilik 4 ni, kamu jangan rentas ke blok B ni. Kamu laluan balik ikut warna merah ni saja. Lalu depan koperasi sampailah keluar. Okay, dah tak ada istilah dah kamu nak lalu blok B Dewan 1. Kecuali bagi puteri. Puteri yang mana ada di Dewan 1 ataupun di bilik 1, 2, 3, 4 ni kamu nak pergi ke tandas, kamu bolehlah pergi ke sini tandas ni. Okay, Dewan 1 bolehlah pergi ke tandas macam ni. Tapi putera, kalau Ustazah lupa nak beritahu, calon yang duduk di Dewan 1 yang nak ke tandas, okay, calon Dewan 1 tandasnya di mana? Di Surau Putera sahaja. Tandas Surau Putera tu adalah tandas kamu, tandas untuk calon di Dewan 1. Bilik blok C, calon di blok C, kamu punya tandas di tandas putera sedia ada. Kamu ke sini, jangan pergi surau. Kamu pergi ke tandas yang paling terdekat dengan kamu. Jangan membuang masa pergi ke tempat lain. Boleh faham So, calon di blok C, tandas kamu, tandas sedia ada, tandas putera. Calon putera di Dewan 1, tandas kamu di Surau Putera. Okey, puteri seperti biasa, tandas kamu satu saja di blok B tu dekat sekolah rendah. Okey, so faham Ustazah harap, Ustazah mohon kepada kamu agar kamu faham dan clear.
mana kamu punya laluan masuk, mana laluan keluar, dan faham semua apa yang saya telah sampaikan tadi. Semoga apa yang kamu dapat taklimat pada pagi ni dapat gambaran untuk kamu, memudahkan urusan kamu untuk hadir ke sekolah untuk menduduki peperiksaan SPM. Tolong jaga etika, tolong jaga adab sebagai seorang Muslim, seorang pelajar Muslim, calon peperiksaan SPM yang sebenar. Okey, akhlak-akhlak yang tidak elok tolonglah hentikan ataupun tolonglah jaga. Sebab kita ni memang Allah menjaga kita sentiasa, Allah melihat kita sentiasa, tapi dalam masa yang sama kita ada orang luar yang mengawasi kita. Pengawas luar mengawasi attitude kamu. Pengawas luar juga tengok kamu punya akhlak. Ni sekolah menengah Ibn Khaldun ni, sekolah agama. Tapi kenapa anak-anak murid ni tak serupa macam sekolah agama? Sangat malu di situ. Okey, kamu jaga akhlak kamu sebagai seorang pelajar Muslim yang sebenar, yang mana sekolah dah ajar dan didik kamu. Okey, tolong patuhi dan tolong ikuti apa yang telah disampaikan. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan datang daripada Ustazah sendiri. Okay, segala persoalan kamu boleh usulkan sebentar lagi. Ada Cikgu Ain boleh membantu. Okey, setakat itu sahaja perkongsian pada pagi ini untuk sesi taklimat SPM pada pagi ini. InsyaAllah Ustazah kembalikan semula kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cikgu Ustazah teruskan ni. Ustazah jemput Cikgu Nuraini. Ada sedikit taklimat Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Atika atas penerangan yang panjang lebar, rasanya lebih detail ya. Lebih detail. Segala persoalan rasanya telah terjawab. Tetapi kalau ada lagi sebarang persoalan sila kemukakan ya. Sila kemukakan. Okey, yang pertama sekali cikgu menambah sedikit supaya kamu tak lupa dan ada benda yang baru ya. Yang pertama kertas soalan tidak dibenarkan bawa keluar ya, walaupun kamu dah tamat menjawab, dan kertas soalan tersebut tidak juga boleh dibawa keluar daripada Dewan Peperiksaan. Kalau sebelum ini boleh ya, kalau sebelum ini boleh. Jadi pada tahun ini tidak boleh. Jadi apakah kebaikannya adalah untuk mengelak kita daripada COVID dan berjangkit. Jadi jangan bawa apa-apa. Ya, jangan bawa soalan tersebut keluar. Ya, tinggalkan sahaja di atas meja dan akan dikutip oleh pengawas peperiksaan. Okey, yang seterusnya ialah berkaitan dengan borang kesihatan. Ramai yang PM cikgu tak dapat lagi. Jadi yang pertama sekali, sebelum peperiksaan bermula hari ini dan esok, pelajar yang nak ambil borang boleh datang berjumpa dengan cikgu di sekolah. Pelajar yang nak print sendiri boleh minta, cikgu akan forwardkan ke dalam WhatsApp kamu ya. Kalau nak print sendiri, kalau tak nak print pun boleh, nak datang ambil pun boleh. Tapi hari ini dan esok sahaja yang nak jumpa dengan cikgu dapatkan borang tersebut. Okey, kalau nak print sendiri boleh, cikgu akan bagi. Okey, yang seterusnya ialah berkenaan dengan nota. Nota. Jelas ke suara cikgu ni? Tolong jawab sikit. Jelas. Alhamdulillah. Okey, nota yang kamu bawa di dalam Dewan Peperiksaan akan dikutip oleh guru bertugas. Andai kata nota tersebut tertinggal, dan ada bersama kamu cepat-cepat angkat tangan dan serahkan kepada pengawas. Ya, serahkan kepada pengawas. Sepatutnya kamu ada plastik sendiri, tapi kita sebab dah pengawas guru bertugas dah ambil alih. Kalau tertinggal, cepat-cepat berdiri, berserahkan kepada pengawas. Jadi kuatiri kamu dituduh untuk meniru, ya. Risau nanti kamu dituduh untuk meniru, sedangkan kamu tak ada niat untuk meniru, tetapi nota tersebut tertinggal. Jadi cepat-cepat berdiri, angkat tangan, cakap saya nak serahkan nota saya tertinggal. Tolong, tapi kalau boleh jangan ada kes ni nanti buka file pula kesalahan meniru. Jadi kalau tertinggal, in case tertinggal, tak sengaja, cepat-cepat berdiri dan serahkan kepada ketua pengawas ya.
cakap saya terlupa. Saya terlupa. Sedangkan guru bertugas dah ambil dah nota-nota tersebut ya. Okey, dan seterusnya ialah nota ambil guru bertugas kan? Okey, sekarang ini lantikkan ketua kelas ya. Dewan saya lantik lelaki lah ya. InsyaAllah jadi imam kita, iaitu Abdullah Azam. Boleh? Abdullah Azam mana? Abdullah Azam? Ada cikgu. Okey, cikgu lantik kamu sebagai ketua kelas di Dewan. Nanti cikgu ceritakan apakah fungsi kamu ya. Okey, bilik 1. Tadi Dewan 1, sekarang bilik 1. Cikgu lantik Danish Haris. Muhammad Danish Haris. Ada ke dia? Ada cikgu. Sila. Ada cikgu, ada. Ada ke? Sebab cikgu tak boleh lantik orang lain. Belajar serama. Dengar Cikgu ada. Ibunda tolong sampaikan. Okey. Bilik 3. Bilik 1, bilik 2. Cikgu lantik Muhammad Alif Haikal. Mana tuannya? Muhammad Alif Haikal. Ada cikgu. Okay. Awak ketua kelas di bilik 2. Bilik 3 Muhammad Hafiz Syahmi. Ya, Hafiz Syahmi mana? Ada ke? Tak ada. Hafiz Tak dapat Syahmi. masuk cikgu. Ada? Dia tak dapat masuk cikgu. Nanti saya bagi tahu dia. Kenapa tak dengar? Ada? Ada Ada? cikgu orang komen. Okey, awak ya. Okey, bilik 4. Bilik 4. Zaidi Putra. Okey, Zaidi Putra ada? Okey, semua dah ada ketua kelas. Okey, bilik Dewan 1, bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. Okey, cikgu dah catat dah tadi. Okey, jadi antara tugas kamu ialah yang pertama memberi salam ya, memberi salam. Okey, sama ada pengawas itu Islam bagi salam macam biasa, dan kalau bukan Islam kita ada satu pengawas India, seorang perempuan lah. Boleh bagi salam sejahtera, selamat pagi, tengok keadaan. Kalau pagi, pagilah, kalau petang, petang, tapi lagi bagus salam sejahtera. Ya. Jadi cikgu alu-alukan kepada ketua pengawas ni, bukan alu-alukan, peringatan ya. Selalunya dilantik tetapi tidak memainkan peranan. Okay, tidak memainkan peranan. Bagi salam. Okay. Cikgu tahu pelajar kita ni akan tunggu masa sampai habis barulah dia keluar. Okay. Jadi tolong ucap terima kasih. Okay. Jangan malu ya, malu bertempat. Okay. Malu tu adalah iman tetapi malu bertempat. Sila ucap terima kasih. Itu sahaja untuk peranan ketua kelas. Dan kamu pun tak ada function lah untuk nak memastikan keadaan kelas macam mana. Itu adalah tugas guru bertugas lah. Okay, jadi tugas kamu adalah memberi salam dan mengucapkan terima kasih kepada pengawas. Ya, ingat ya, kalau India jangan bagi salam pula. Okay, salam sejahtera ya. Okey. Ada lagi ke? Seterusnya ialah yang ini. Tolong bayar RM2.50 untuk buku sejarah. Ya, tolong bayar. Takut nanti ya, walaupun dihalalkan bahaya juga. Sebab itu sudah ada akad yang kamu akan bayar dan menjadi hutang. Takut nanti tak berkat. Tolong bayar RM2.50. Okay, nanti di kaunter nanti cikgu akan buka satu lagi tabung sejarah. RM2.50 kalau lebih dialu-alukan dan kita akan infak pada sekolah lah. Okey, setakat ni cikgu, kutipan cikgu tak sampai lagi RM60. Tak tahu mana yang lain ya. Okey. Yang terakhir, okey, sebagai guru pengawas saya SUSPM yang dah berpengalaman, ya, ramai sebenarnya pengalaman cikgu, ramai pelajar yang pendam. Pendam apa cikgu? Perasaan apa cikgu? Yang pertama, bukan nota, IC hilang tapi dia pendam. Dia pendam. Ya, yang kedua, dia tak tahu pensel ni boleh guna ke tak boleh guna. Dia pendam. Ya,
Dia bawa juga pensel tekan-tekan tu. Yang HB tu ke apa benda yang penting cikgu dah cakap 2B. Dia pendam, dia tak cakap. Yang ketiga adalah memohon maaf kepada guru pun dia pendam. Dia tak nak minta maaf pada guru. Itu akan memberi kesan kepada kamu semasa menjawab SPM nanti. Ya, jadi tolong pendam itu tu. Tolong keluarkan. PM cikgu, IC saya hilang. Cikgu, saya nak tanya macam mana ni pensel saya ni macam ni, boleh tak cikgu? Yang ini saya kena layan kamulah walaupun Ustazah Atika dah cakap. Ya tadi secara tegas. Kalau boleh jangan tanya lagi, tapi cikgu bagi peluang sebab cikgu faham ada pelajar bila dia tertekan, emosi dia tak betul, dia akan memberi efek kepada cara dia menjawab. Ya? Okay. Jadi minta maaf ni sangat-sangatlah dialukan. Kamu sebagai seorang pelajar, tolonglah tak dapat jumpa cikgu kamu, PM. Okay, minta maaf ya. Minta tolong halalkan. Sepatutnya cikgu tak perlu beri peringatan yang ini. Ini ada tanggungjawab sendiri. Tetapi sebagai seorang guru, cikgu kena ajar juga kamu etika ya. Sebagai seorang pelajar untuk menuntut ilmu dan akan mengambil peperiksaan besar. Okay, jadi kalau ada apa-apa bolehlah tanya Ustazah Atika ataupun saya ataupun Cikgu Zuraida yang masih berada di sini. Ada apa-apa soalan? Jadi itu sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon tak boleh. Saya tak boleh keluar. Okey, tolong jangan left lagi ya. InsyaAllah kita akan bersama Tuan Tumetua. InsyaAllah anak-anak semua. Okey, diminta bertunggu ya, tunggu sebentar. Nanti cikgu nak anda nak bagi sedikit kata-kata untuk calon-calon SPM. Sedikit ya. Okey, insyaAllah. Okey, jadi insyaAllah cikgu dengan segala hormatnya cikgu mempersilakan Puan Pengetua Sekolah Menengah Ibn Khaldun, Cikgu Wan Halimah untuk memberikan sedikit kata-kata semangat kepada calon-calon SPM pada tahun ini. InsyaAllah dipersilakan cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Alhamdulillah. Macam mana perasaan? Okey semua? Alhamdulillah okey. Ready? Cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sihat semua? Syad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi cikgu sebenarnya nak bagi semangat je lah insyaAllah supaya antum semua dapat bertahan. Okey, dapat bertahan, dapat menggunakan semua yang ada dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak doa insyaAllah. Semua pun cikgu-cikgu dah bagi dah saranan-saranan, the do's and the don'ts. Jadi kena ingatlah semua tu insyaAllah kan, supaya kita dapat lalu saat genting ini dalam keadaan yang terbaik insyaAllah. Semoga semua persediaan dapat dilaksanakan dengan baik, dan sebelum tidur tu pastikan tengok dulu nota insyaAllah. Kena buka dulu, tak baca pun tak apa. Buka nota-nota tu supaya bila kita tidur, antum semua tidur dengan kita panggil sebagai satu impian. Satu impian supaya Allah kekalkan memori itu di dalam kenangan antum insya-Allah. Jadi jangan putus harap, jangan putus asa, jangan stres, makan kena jaga, rehat kena jaga. Jadi itu semua tu akan membantu untuk memberikan tahap
confident yang lebih dan kena berhati-hati. Sebelum buat apa-apa minta doa dulu dengan Allah supaya Allah bagikan persediaan dan juga kemudahan dalam apa jua tindakan antum, insya-Allah. Okay. Jadi semoga persediaan ini dapat dilalui dengan betul dan antum tak bolehlah nak keluar-keluar sesuka-suka, jadi jaga diri supaya kita tidak terjebaklah dengan perkara-perkara yang di luar dugaan, insya-Allah. Jadi cikgu rasakan ini satu peluang untuk antum tunjukkan, buktikan yang antum semua adalah anak-anak yang terbaik, yang boleh memikul tugas dan tanggungjawab dengan sebaiknya dan juga mampu untuk menghadapi segala cabaran, insya-Allah. Kalau antum boleh lalui ini, insya-Allah masa depan akan menjadi cerah, bukan sahaja dalam kerjaya tetapi dalam kehidupan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kita berjuang lebih kepada kehidupan yang kekal abadi. Yang ini kita nak bawa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba perbetulkan, kita cuba jaga hati, jaga iman, jaga amal kita. Walaupun kita berada seorang diri ke dengan ramai ke, tapi kita cuba perbetulkan niat kita supaya kita dapat bersama-sama. Dan antum akan menjadi pelajar yang terbaik, insya-Allah. Jadi inilah harapan cikgu dan semua sekali itu dah dipesan, dah diberi, tapi ini adalah sebagai satu motivasi akhirlah, supaya semua dapat bertahan dan jaga kesihatan dan do your best, insya-Allah. Untuk din Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita kata kita sertakan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sebahagian besar tu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang kita tak sangka, insya-Allah. Yang penting kita yakin bahawasanya sekiranya kita pergi sertakan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala untuk masa depan kita, maka insya-Allah di sana Allah akan bagi peluang yang terbaik untuk antum, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Semoga semua dapat jaga kesihatan dengan baik dan semua dapat jawab dengan baik, terbaik, insya-Allah. Janji ya, insya-Allah. Show your hands. Buka mic. Buka muka. Nak semua kamera, cikgu nak tengok muka semua ni. Tengok muka-muka ceria. Okey, insya-Allah. Lagi buat kamera. Okey, insya-Allah. Jadi semua jagalah apa yang patut jaga. Dan cikgu harapkan semua akan capai kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. The best among the best. Insya-Allah. Itu saja. Dia best, insya-Allah. You can do it. Insya-Allah. InsyaAllah you. Thank you very much. Thank you. Terima kasih, cikgu. Sama, insya-Allah. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Sayang cikgu. Okey, insya-Allah. Cikgu, sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, sayang cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, kita jumpa nanti, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Lak. Okey. Cikgu, maaf banget. Lak. Minta maaf cikgu. Kosong-kosong. Dah. Minta maaf cikgu. Okay, insyaAllah tolong off mikrofon tapi buka kamera awak. Tapi awak semua buka kamera. Kita nak ambil gambar kejap. Selepas ni akan menyusul sesi soal jawab. Okay. Buka kamera semua. Lama tak jumpa kalian. Kan? Tunjuk muka betul.